Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali untuk kita belajar tajuk yang baru pada minggu ni. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang ketujuh, iaitu saliran. Okay? Dalam ni kita ada 3 topik yang kita akan fokus. Okay? Yang pertamanya adalah dia berkaitan dengan pandang darat fizikal, peringkat aliran sungai. Kita nak tengok daripada sungai tu, daripada hulu sampailah ke peringkat hilir. Kita akan tengok nanti insyaAllah. Okay. Yang keduanya, kita akan tengok sungai-sungai dan tasik di Malaysia. Dekat mana duduknya tasik dan dekat mana sungai-sungai utama dekat Malaysia. Okay. Yang ketiga, kita akan tengok kepentingan sungai dan tasik, insyaAllah. Nanti kita akan pergi sedikit demi sedikit, insyaAllah. Okay. Untuk hari ini kita akan fokus kepada pandang darat fizikal sungai dulu. Okey, kita akan tengok peringkat aliran sungai. Okey, siapa yang ada buku teks tu boleh buka buku teks muka surat sekejap ni. Boleh tengok muka surat ni. Surat apa ni? 74. Buka buku teks muka surat 74. Kita akan fokus kepada pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Baik. Jom kita tengok muka surat 76. Besarkan sikit. Okey, nampak kan? Okey, baik. 7.1 pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Okay, air mengalir melalui lurah kawasan tanahan hujan di tanah tinggi ke kawasan tanah rendah, akhirnya ke tasik dan ke laut. Keadaan ini membentuk pelbagai pandangan darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Okay, seperti mana yang kita tengok pada rajah 7.1, kamu boleh tengok. Okay, peringkat aliran sungai ini kita boleh bagi dia kepada 3. Okey, ni ahli-ahli geografi dah bahagikan dia supaya kita senang nak kenal pasti. Okey, yang pertama diletakkan di sini adalah peringkat hulu. Okey, peringkat hulu sungai. Macam mana keadaan peringkat hulu sungai ni adalah lurah sempit berbentuk V. Kalau kamu perasan dekat hulu sana tu, hulu sini dia ada gambar ni kan. Ini bentuk V dia. Okay, bercerun curam, aliran air yang deras, banyak jeram, air terjun, terbentuk lubang periuk akibat hakisan. Ni sebab dia curam, dia terbentuk lubang periuk. Jadi macam ni. Okey. Baik. Itu untuk peringkat aliran hulu sungai. Baik, kita masuk pula kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat tengah sungai. Daripada sini sampai ke sini. Tak nampak ni bawah ni. Okey, peringkat tengah sungai, lurah dia berbentuk U. Dia seolah-olah U sikit. Okey. Susuh bukit berpancar dan terhakis. Okey, berlaku hakisan sungai dan likuan sungai. Okey, ni susuh bukit berpancar. Macam inilah keadaan dia. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada muka surat 77. Peringkat hilir sungai. Daripada tadi kita masuk kepada peringkat hilir sungai. Ini adalah peringkat yang terakhir di sungai sebelum dia masuk ke tasik ataupun dia masuk ke laut. Okey, lautnya, lurahnya semakin melebar dan cetek. Dia macam tu. Aliran sungai perlahan dan berliku-liku, cerunnya lebih landai, terbentuk tasik ladam, tertambak dan delta pemandapan sungai berlaku. Okey, baik. Okey, dekat peringkat yang permulaan tadi,
peringkat hulu sungai, okey, dia terjadinya lubang periuk. Okey. Dekat peringkat tengah sungai, okey, dia tidak ada apa-apa yang berlaku kecuali hanya ada susuh bukit berpancar ni. Okey. Kemudian pada pengakhirannya di hilir sungai, dia nak masuk tasik dah tu, dia nak masuk ke laut, dia akan berlaku satu proses dipanggil proses pembentukan tasik ladam. Okey, di mana dia berlaku pada peringkat hilir dekat kawasan sini. Kalau kamu tengok buku teks kamu nampak jelas. Kalau dekat buku saya ni dia dah terpisah jadi tak nampak sangat. Sambungan di sini sambung dengan hujung sini. Kalau buku teks kamu dia nampak. Dia berlaku pada peringkat hilir sungai. Macam mana proses pembentukan tasik ladam? Okey, dia bermula dengan likuan sungai. Ni. Kemudian dia berlakunya likuan terpenggal, kemudian terhasillah tasik ladam. Macam mana berlaku? Aliran sungai sebenarnya dia memang macam ni. Kemudian lama kelamaan air sungai tu dia menghakis kawasan ni. Ni tulis hakisan ni. Okey, menghakis, hakis. Last air ni boleh mengalir melalui ini. Okey, jadi macam ni. Okey. Dan kawasan ni air dah tak masuk, lama kelamaan dia akan jadi tasik. Itulah dipanggil sebagai tasik ladam. Okey. Kemudian kita tengok pula proses pembentukan delta dekat kawasan hilir sungai. Okey. Delta ialah kawasan mendapan di muara sungai. Okey, timbunan mendapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. Okey, sebab aliran sungai perlahan, sebab itulah berlakunya mendapan. Kalau kamu tengok nombor 1, okey, ini adalah aliran sungai peringkat hilir di mana kawasan ni adalah mendapan. Jadi air nak keluar ni dia hanya ada aliran-aliran dia je. Okey. Dekat sini dipanggil sebagai pemendapan sedimen. Okay. Yang kedua, okay, proses perluasan delta. Okay, ini lama kelamaan dia akan jadi macam ni. Banyak sikit dia punya alur dia. Okay, kemudian yang terakhir delta membentuk dataran rendah. Tengok, nampak dia dah tinggal dataran rendah ni. Ini adalah hasil daripada mendapan tadi. Alur-alur tadi yang ditinggal, last dia akan hasilkan dataran rendah. Okey, delta membentuk dataran rendah. Itulah proses pembentukan delta. Okey. Jadi habislah kita punya topik yang pertama ni, 7.1 pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Okey, kita ulang balik. Kita ada 3 peringkat aliran sungai. Yang pertama, peringkat hulu sungai. Okey, yang mana dia berbentuk V ataupun curam. Bentuk sungai tu V, kena ingat itu. Yang kedua adalah peringkat tengah sungai. Okey, peringkat tengah sungai ni sungai dia berbentuk U sikit. Bentuk U. Okey. Kemudian kita ada peringkat hilir sungai, di mana peringkat hilir sungai ni dia adalah sungai yang cetek. Dia dah dekat dengan nak masuk ke laut. Dia berada di tasik ataupun dia nak masuk dekat laut. Okey. Itu 3 peringkat sungai yang kita perlu tahu pada minggu ni. Okey, baik. Jadi cikgu nak kamu buat nota berkaitan dengan 3 proses peringkat, 3 peringkat 3 peringkat sungai ni, peringkat aliran sungai. Yang pertama peringkat hilir, peringkat hulu, peringkat tengah, peringkat hilir. Yang ni cikgu nak kamu buat nota ringkas. Okey. Dalam nota ringkas tu mesti kena ada peringkat hulu, peringkat tengah dan peringkat
hilir. Okey. Jadi itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada video seterusnya nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.